أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد قولي واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهما يطيقه عقولنا يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم إني آمنت بربكم فاسمعون. Alhamdulillah, banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat gerak kita, boleh kita sama-sama mari duduk, mari dengar dah di dalam majlis pengajian mingguan kita. Alhamdulillah, saya duk royak semua-semua bahawasanya kita kena rasa kata benda ni adalah satu benda yang besar, satu benda yang dibilang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita nak tahu selok belok dalam agama kita, tak lain tak bukan kita kena mari buat muzakarah, pengajian tentang ilmu-ilmu yang kita nak guna. Setengah daripadanya ilmu tauhid dan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, orang panggil maqasid. Dah tempat kita nak amal duk situ. Kita mengaji ilmu tauhid kerana nak mengesahkan pegangan kita. Kita mengaji ilmu tauhid bukan semata-mata kita nak mengaji nak ambil tahu. Bahkan kita nak mengaji, kita nak pegang selalu dah. Kita nak mengaji, lepas tu kita nak pegang berkejak kung dalam hati kita. Tu ilmu tauhid. Tu dia. Kita nak mengaji, kita nak pegang selalu dah. Bersalah kita mengaji ilmu fiqh kadang-kadang kita mengaji bab zakat, belum lagi ada duit, belum lagi siapa hul, siapa nisab, kita tak ada boleh keluar lagi. Kita mengaji bab semaya, learning tak ada semaya lagi. Setelah lagi kita semaya, kita buat salah lagi. Adapun bab tauhid, kita mengaji, kita pegang selalu dah. Tu dia. Kita tengok sambung daripada hak baru ni. Setelah daripada kita duk cara makna wajib pada akal, makna mustahil pada akal dan makna harus pada akal. Itu dia. Lepas tu dia menerang pula musannif kita wajib, dia kata wajib ke atas semua kita orang mukallaf kena kenal Allah Taala. Kena kenal ma'rifah ammah wajzim bi anna awalam mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Itu dia awaluddin ma'rifatullah. Kita kena kenal Allah, yakni kenalkan sifat-sifat Allah, yakni kenalkan hukum bagi sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala
Nah, hukum bagi sifat Allah Ta'ala terbagi kepada tiga. Terbagi kepada wajib dan mustahil dan jaiz. Kata ulama, wajib kita mengetahui hukum wajib kerana kita nak tahu kan sifat-sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib juga kita tahu sifat-sifat hak mustahil kerana tak nyata sesuatu malaikat kita tahu lawe bagi dia, kata ulama. Dan wajib juga kita tahu sifat-sifat yang harus bagi Allah, kerana nak sempurnakan istighna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata musannif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia katanya dan demikian lagi. Ini musannif kata dan demikian lagi, yakni seperti wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak oleh mengenal ia akan barang yang wajib pada hak Tuhan dan barang yang mustahil dan barang yang harus padanya. Tu demikian lagi lagu tu. Seperti mana wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib pada syarak. Dengan makna kalau kita tak tahu tu berdosa. Tu wajib pada syarak. Dengan makna kalau kita tak ambil tahu, berdosalah, ia nak lari tak lepas. Walaupun kita tak apa-apa demo pergi mengaji, kita tak apa dah. Tak apa dia tahu, tak apa. Nak dia tahu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah engkau tahu. Apa makna engkau tahu? Kena cari, kena usaha mengaji sehingga wimu tahu. Dengan makna utlub, cari olehmu, wa ta'allam, dan berkaca mengaji olehmu, hatta ta'lam, sehingga mu tahu, baru boleh kata fa'lam. Tu dia. Wajib kita kena. Demikian lagi, yakni seperti wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Wajib oleh mengenal ia akan barang yang wajib pada hak Tuhan. Bentuk dulu kan? Pada hak Tuhan, barang yang wajib pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza, dan barang yang mustahil atasnya, atas Tuhan, dan barang yang jaiz padanya, pada Tuhan, dengan makna baginya, bagi Tuhan. Begitu juga. Dan demikian lagi, wajib atasnya oleh bahawa mengetahui ia akan seumpama demikian itu pada hak sekalian pesuruh alaihimus salatu wassalam. Wajib atasnya, wajib atas ialah wajib syarak. Ya kecek lagu tu, wajib ala, dengan makna wajib atas. Kalau tak tahu, tak reti, berdosa. Wajib atas yakni wajib tutup atas mukallaf. Setelah daripada syarak mari, maka wajib atas dia oleh bahawa mengetahui. Itu wajib atas. Wajib yakni wajib syarak. Atasnya, atas tiap-tiap mukallaf. Wajib ke apa? Itu pakaian tu. Oleh bahawa mengetahui ia tiap-tiap mukallaf. Mengetahui dengan makna i'tiqad. Mengetahui di sini dengan makna pegang, utuh. Mengetahui pada bab tauhid ni dengan makna i'tiqad. Bukan saja-saja tahu tak pegang dak lah. Pegang panggil jazmu al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Tu pegang betul lagu tu. Pada hak Allah Ta'ala pun lagu tu juga. Pada hak Rasul pun lagu tu juga. Pegang we putuh. Lepas tu hak pegang tu betuli dengan benar hak sungguh ti. Pegang tu keluar ia daripada dalil. Nak keluar taklid tu. Begitu juga pada Allah Ta'ala dulu wajib. Dia kata atas tiap-tiap mukallaf pada syarak oleh bahawa mengenal ia. Tu mengenal tu. Mengenal tu dengan makna pegang putus, i'tiqad. Dan pegang putus yang membetuli pegangan kita itu bagi diri perkara sungguh. Kita pegang tu betul sungguh. Lepas tu pegang tu keluar daripada dalil. Nak keluar ke apa? Nak waktu baik ke apa? Nak waktu baik zon, nak tu baik syak, nak waktu baik wahai. Kalau kita
dah zon. Cahaya tu hak dah tapi duk sekadar zon. Kata ulama kufur. Cahaya tu hak dah duk martabat wahai kufur. Cahaya tu hak dah duk martabat zon. Walaupun 99 kufur. Tu dia. Hak tu bab kita kena iktikad sungguh. Kita kena iktikad dah kata ada sifat bagi Allah Taala hak wajib. Lepas tu mustahil dah harus. Begitu juga wajib atasnya oleh bahawa mengetahui. Iktikad ia mukallaf akan seumpama demikian itu hak adil. Hak kata barang yang wajib pada hak Tuhan tu demikian itu. Barang yang wajib pada hak Tuhan dan mustahil dan harus hak jaiz tu. Pada hak sekalian pesuruh alaihi mussalatu wassalam. Pada sekalian pada hak yakni pada zat sekalian semua pesuruh alaihi mussalatu wassalam. Pesuruh rasul-rasul lah. Rasul-rasul wajib kita pegang dah secara tafsili 25 orang. Secara ijmali 300 lebih. 313 setengah kata, 314 setengah kata, 317 setengah kata. Kita pakai kata hak wajib tafsili itu 25 orang. Hak sebut di dalam Quran. Adapun wajib di atas jalan ijmali 300 lebih kita pakai gitu. Supaya kalau kita pegang jadi putus kata setengah ulamanya, takut kita memasukkan hak lain daripada Rasul dan mengeluarkan hak jadi Rasul. Hak comelnya kita pegang 300 lebih. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Setengah daripada mereka itu Allah Taala sebut, setengah tak sebut. Lepas tu ulama lah sebut tu. Kata setengahnya 313 para Rasul. Pada setengahnya 314. Kata setengahnya 317. Itu para Rasul. Rasul Allah Ta'ala beri wahyu dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah suruh dia menyampai. Hak Allah Ta'ala suruh menyampai itu. Itu para Rasul. Para anbiya kalau sebut dalam kitab Jawi sekati 2,04,000 124,000 cara tafsir para anbiya Nabi. Nabi diberi wahyu tapi walam yu'mar bitablighihi dan tidak disuruh dengan menyampai. Cuma suruh kena royak kata aku ni Nabi. Kau dah tu. Tu Nabi. 124,000 atas jalan ijmali. Ataupun di atas jalan tafsili Nabi dan Rasul. Atas jalan tafsili kita kena 25 orang. Nabi lagi Rasul 25 orang. Itulah wajib kita atas tiap-tiap mukallaf oleh bahawa mengetahui ia akan seumpama demikian itu pada hak sekalian pesuruh alaihi mussalatu wassalam. Tu doa tu. Gapo demikian itu hak itulah hak wajib pada hak Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah kita dok bawa semua kan. Sidik, amanah, sidik benar, lawannya dusta, kita nak pegang kata Nabi itu benar. Nabi itu benar. Sidik, amanah. Amanah depan kepercayaan, lawannya khianat. Nabi ni orang amanah siapakah? Orang-orang kafir masa tu taruh bagai di rumah Nabi. Orang-orang kafir ni panggil Muhammad Amin. Tapi setelah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilatih jadi rasul, pakak nak lawan. Tahu cakap kata Nabi benar, bukan dia tak tahu. Nabi tak ada mengaji mana nak baca Quran. Pas Nabi orang benar tak pernah faham. Tak pernah faham. Tapi apabila Nabi bawa agama baru, dia mau takut apa? Takut maslahat pun. Takut tak deber. Dia mau duk deber dulu. Nabi mari bawa, takut Nabi naik. Kawai jatuh. Tu orang panggil hasad daripada puak-puak Quraisy Mekah, deki daripada puak-puak Quraisy Mekah. Hak ni orang panggil hasad, deki, kerah kepala. Hak ni berpunah ni. Kalau semata-mata jahil dia boleh hajar.
Semata-mata jahil tak tahu dia boleh hajar. Dia terima banyak jahil belaka. Bila hamba ya boleh terima. Tapi apabila ada hasad, ada deki, ada takabur, besar sekali. Hak tu nak tak boleh nak terima. Meta ya panggil. Sebab saya panggil taghut, pok meta, pok karuk pok tu. Sebab tu kita tengok kisah Nabi Adam sendiri pun, Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Iblis itu pun kata-katanya dia tu ketua malaikat. Duk ibadat lama. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam kemagi Adam, rasa iri hati, deki dan rasa takabur akhisu. Maka dengan sebab takabur dia itulah Allah Taala keluar daripada syurga. Allah Taala suruh sujud. Usjudu fasajadu illa iblis. Maka sujud mereka itu illa iblis, kecuali iblis saja. Hak tu tak mau sujud kerana takabur. Maka Allah Taala tanya, kerana mu tak mau sujud hai iblis? Dia kata, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Menjadi akan Nabi Adam daripada tanah dan menjadi aku daripada api. Api ni lebih pada tanah. Buat apa aku nak pergi sujud tanah? Dia tak ingat kata siapa suruh dia. Dia tak ingat. Bok takabur dia tu. Sebab itulah dengan sebab takabur menyebabkan dia kena hembak turun bumi. Ihbitu misran fa in ihbitu minha jami'an. Dari ayat Allah Taala hembakkan Nabi Adam dan Siti Hawa, dia setel-setel pun turun bih bawah. Tu dia. Itulah takabur satu-satu sebab yang tak boleh nak terima ilmu. Takabur lan yanalal ilma mustahyin wa mutakabbirun. Tak akan boleh ilmu orang malu. Nak baca malu, nak ngaji malu. Ngaji gapo, kita ngaji lama dah. So lagi mutakabbirun. Okey? Takabbur. Hak tu tak akan boleh ilmu dia. Habis itu. Tu orang panggil wajib kita tahu dan iktikad sifat-sifat yang wajib pada hak Rasul, sidik, amanah, tabligh. Kita kena pegang di hati, iktikad di hati sifat yang wajib bagi Rasul ialah tabligh. Tablighu ma amarallahu bi tablighihi. Dia menyampai akan barang yang Allah Taala suruh dia sapa. Ya ada juga hak Allah Taala bagi dia untuk dia. Seperti dia kata, lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau mu tahu seperti bagai ku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Nascaya mu suka sikit, mu teriak sokmo. Benda gapo tu? Kalau mu tahu supaya ku tahu. Hak tu Allah, hak setengah daripada hak Allah Taala wahyu kepada Nabi, dia tak ada suruh menyampai pun ada. Untuk dia pun ada, menyampai kepada orang tertentu pun ada. Itu dia. Hak beri Nabi pilih nak sampai ke tak boleh sampai pun ada juga. Itu dia. Tapi hak wajib kita pegang, hak wajib kita pegang ialah bagai kita pegang kata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan tabligh. Tabligh menyampai akan bagai hak Allah Taala perintah suruh dia menyampai. Kita pegang hak tu. Itu sifat bagi para rasul. Lawan dia kitman atau mustahil. Nabi susuk mustahil Nabi susuk. Akisuk fatanah, iaitu cerdik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil kata satu sifat nak mampu kukuk gulawe. Nak jadi rasul lagu mana dah bodoh. Sebab tu bodoh tu orang panggil sifat hak mustahil atas para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu dia. Sebab tu dalam mata jahrah yang sebut wa wajibun fi haqqihim lamanah wa sidquhum wa dhiflahu al-fatana wa mislu dha tablighuhum lima atau wa yastahilu didduha
kama rawaw. Dalam mata Jauharah dia sebut gitu nah. Tu wajib bagi kita pegang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Lepas tu dan sifat hak mustahil atas mereka itu lawan sat nilah. Lawan sidik benar ialah bohong. Bohong. Lawan amanah ialah khianat. Nabi kita amanah, orang-orang kafir semua taruh bagi di rumah dia. Sebab tu masa nak hijrah pergi kepada Madinah tu, Nabi SAW suruh Sayyidina Ali tunggu. Nak royak kata amanah dia. Kalau kita demo nak bunuh kita dah wak giwe habis muka hak fak kafir. Tu kalau kita ni bukan kita Nabi SAW. Bagi orang kafir. Lepas tu dia nak bunuh kita. Wak gi salu. Muka nak gi dah. Dak. Dia suruh Sayyidina Ali mai tunggu tidur pak dia. Sampai ke puak-puak Abu Jaharuk tengok, tak tubik lagi weh, tak tubik buka puah. Pasal apa masa tu kan? Kena orang lain. Sayyidina Ali orang kedai juga. Ya nak seorang tu kan. Seorang lain tak buat dah. Ya tak lepas kata lah. Muka je nak seorang tu kan. Tengok amanah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, uswah sungguh Nabi kita ni. Dia panggil contoh tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tauladan yang baik. Nak tengok janguk, tengok Nabi. Berjuruh Nabi. Nak tengok kita berjuruh tara mana, kita diukur dengan akhlak Nabi kita, boleh tara mana. Dia boleh banyak, lemah tu berjuruh banyak. Itu dia. Sebab tu dalam pengajian, setengah daripadanya kita mengaji Syama'il Muhammadiyah. Dia panggil akhlak-akhlak sifat Nabi SAW. Boleh tahu tikah laku Nabi, perangai Nabi, duduk dengan demo, duduk dengan sahabat lagu mana. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu duduk dengan Nabi 10 tahun. Duduk jadi khadim. Kerana mek dia gi letakkan Sayyidina Anas ni untuk jadi khadim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun duduk dengan Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada dia, berkat pada umur-umur 100 lebih, berkat pada harta-harta banyak, berkat pada anak cucu. Dia mati tu anak 120 orang cucu dia. Cucu dia 120 orang katanya, cucu dia. Berkat. Dia kata, sekat aku duduk dengan Rasulullah 10 tahun ni, tak pernah Rasulullah kata kepada aku, gano mu buat lagu ni, gano mu tak buat gini. Nabi tak pernah kata. 10 tahun ni, kalau kita tak tahu nak bila, tak tahu nak tanda, dia mau jadi khadim kita, gano buat lagu ni. Biasa kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, tak pernah keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gano membuat gini, gano mu tak buat gini. Tu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payah dah. Payah. Tu payah. Kita pakai tak sampai seminggu. Ada mau duduk rumah kita duduk sekali. Tu kita. Sebab tu ulama kata ada 4 perkara. Merosakkan 4 perkara. 1, marah, al-ghadab. Marah kita ni merosakkan ilmu hak kita ada. Kita tahu belaka, sifat ni comel, sifat ni tak comel, tapi dia mari murih ni habis hak lain. Jam mata cik merah nyala muka, tak ada habis hak lain, hak duk mengaji, hak duk tahu, hak duk pegang, habis dah. Tu marah. Sebab tu Nabi kata, fa iza ghadibta ahadukum falyatawadda. Maka apabila kamu rasa marah, ambil semaya. Selagi apabila kita marah, kita ubah kelakuan kita. Kalau kita duk nyatok, kita diri. Kalau kita duk diri, kita nyatok. Jadi kurang sikit sebut dalam hadis. Kemarahan kita tu akan berubah. Kalau kita duk diri gang nyatok. Pasal lain. Hak duk nadi derah tu jadi kohor. Marah ni walaupun ada ilmu banyak, dia mari tak ada dah. Benar ya. Dia. Yang kedua, amalan kita. Amalan kita, orang panggil yang merosakkan amalan kita ialah mengupak. Mengupak merosakkan amalan kita. Amalan kita banyak tak mana pun, dia kita mengupak, dia duk gi. Dia duk gi amalan baik kita. Dia duk gi kepada orang hak kita ngupak.
Kalau tak gila ni pun akhirat ni Allah Taala cerak dah dia. Jika dia tak maaf kepada kita. Pas maaf tu buat ilmu kita kena pergi minta maaf dia betul-betul. Ya tu bet 3 kaum. Kita nak pergi minta maaf kepada dia kata aku ngupak. Payah gak dah. Yang kedua sebut oleh tafsir Sawi, kita istighfarwi kepada dia. Buat ilmu kita pergi minta halal daripada dia, minta halal hak amak duk biasa ngupak tu. Dah. Boleh juga tahun kali hari raya balik ke. Maaf tak weh duk kecek-kecek aku dah sikit banyak tu mulut asal dia lidah. Lidah asal dia yang lembek gi rata. Sama-sama guru kita kan ya ada. Wa emo kita minta halal, wa emo kita istighfarwi kepada dia. Tu boleh tak sebut oleh tafsir Sawi. Kita istighfarwi kepada dia. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina, kita minta wi kepada tok guru kita, wa li ashabil huquqi alaina, dan bagi orang-orang hak sakut hak atasku. Tu tok guru saya Syekhuna dia sebut samalah. Dia kata hak kita nak buat hak lain tak boleh, hak ni kita jangan tinggal. Kita istighfar wi kepada semua orang hak kita lekat hak atas dia. Apa tak? Kita istighfar kepada dia. Kita istighfar astaghfirullahalazim. Aku minta ampun. Astaghfirullah, aku minta ampun ya Allah bagiku. Astaghfirullahalazim li bagi aku. Wali walidayah, itu tak boleh tinggal. Mak pak kita. Mak pak kita tak boleh tinggal. Kata setengah ulama kalau kita tinggal minta ampun kepada mak pak kita, saka ipapa. Dia nak tahu kata seorang itu soleh tak soleh, tengok dia duk minta berdoa dak wi kepada ibu bapa dia. Kerana Nabi royak siap dah awaladin solihin yad'u lahu. Payah duk berdoa dak? Tak ada doa payah nak jadi soleh lama tu. Kalau duk berdoa tanda-tanda nak jadi soleh. Tu minta li wali walidayya wali masyayikhina. Tok guru kita pak nombor 2. Jangan lupa tok guru kita pak nombor 2 wali masyayikhina. Bagi tok guru ambo, tok guru kita. Waktu kita jangan lupa dalam istighfar kita. Wali ashabil huquqi alayya, dan bagi orang-orang hak sakut hak atasku, hak aku biasa duk kata ke dia, biasa aku duk ngupak ke dia, biasa aku buat dia gitu, buat gini, buat dia wasah hati. Kita minta ampun dia. Mudah-mudahan dengan kita duk minta ampun dia tak ambil salah kita akhirat esok. Itu adalah sebut dalam tafsir Sawi. Itu dia. Lagi jauh. Itulah seumpama di Mekah itu, iaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Lawan dia pak. Lawan sidik ialah dusta, lawan amanah ialah khianah, lawan tabligh ialah kitman, lawan fatanah ialah baladah. Panggil bodoh. Bodoh nak jadi orang bawa orang lagu mana? Tak boleh nak pergi. Takkan jadi rasul dah. Jadi orang panggil ketua dalam rumah pun tak boleh pergi dah. Ayah dia bodoh. Tak boleh nak turut mek biasa. Dalam rumah kita orang ni jadi ketua rumah. Jadi ketua keropua dia panggil. Tapi dia kita bodoh tak boleh turut gak nak turut mek dia. Tak boleh turut ayah dia bodoh nak turut mek dia. Tak boleh buat gak. Dalam keluarga apakah lagi nak buat umat semua. Pas nak mati kukuk gulawen, Allah banyak gulawen tu. Tu hak wajib dan mustahil. Satu lagi sifat yang harus. Wajib juga kita mengenal, kita i'tikad kata ada satu sifat yang harus bagi Rasul alaihi salatu wassalam, iaitu dia panggil bersepakai dengan sifat manusia, al-a'radul basyariyah, bersepakai dengan sifat manusia, muga dia manusia yang tak membawa kepada jadi kurang pada martabatnya yang tinggi. Tu kita kena pergi i'tikad. Seperti makan, Nabi makan wajaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa fil hilli. Sebut dalam mata jahrah harus bagi nabi-nabi tu makan seperti kita. Sebab tu setengah daripada fuak-fuak Quraisy Mekah dia tak ambuh beriman dengan nabi. Dia kata kena. Dia kata Nabi yakuluna ta'am wa yamshi fil aswaq. Nak bimel hano ya tadi morning. Seperti kita illa basyarum mithluna. Malaikat tidak ada Rasulullah Muhammad tu malaikat
seperti manusia seperti kita juga. Makan, lepas tu duduk jalan beli-beli barang kat kedai. Nak cari juga. Dia orang tak ambuh dia nak cari. Dia nak cari kat buca. Dia nak beremail lagu mana. Malaikat kagu pakai tak siapa sari. Malaikat dia marah pakai colek bumi seperti mana yang buat pada kaum-kaum Nabi Lut tu. Nampak 3 orang malaikat berupa pergi jumpa Nabi Lut kan. Likung di puak-puak umat Nabi Lut. Nabi Lut kata ambil anakku ada kalau mu nak tak ambuh nak yatim. Lah ni nak timbul kelik ni yatim dengan yatim. Boleh pula ni. Nanti tak lama ni kita ni hujung lah ni kalau dok main lagu ni. Dok main yatim dengan yatim pun boleh menikah, tino boleh menikah, tak lama lah. Nanti tengok bala lah. Jadi tengok bala. Tu dia kita hujung dah ni. Hujung akhir zaman dah. Maka ibadat Nabi kata orang-orang buat ibadat pada akhir zaman ni. Pahala banyak. Dan orang berpegang dengan agama. Di akhir zaman ni seperti pergi bara api, payah. Ya payah nak ayat tu payah akhir zaman ni payah. Hak tu dia panggil al-a'radul basyariyah. Hak tu harus bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan dia, makan, minum, tidur, jimuk, isteri boleh belaka. Bini apa yang tak membawa kepada jadi rusak, jadi kurang pada martabat para rasul yang tinggi. Maka pada situ gila tak boleh. Walaupun orang gila, ya gila tak boleh. Pitih tak apa. Gila walaupun sikit pun tak boleh. Sakit yang muliakan. Seperti mana kita duduk dengar cerita Nabi apa? Nabi Ayub sakit. Sakit tu tak ulama tahu kata sakit di antara kulit dan daging. Sakit di dalam. Bukan sakit buruk sampai di luar orang lari habis. Tu batilah. Tak ada sabit di dalam hadis sahih dak. Sebab apa? Sebab luput hikmat Allah Taala hantar Rasul. Apa hikmat? Nak dakwah orang. Tiba duk sakit beberapa tahun orang lari habis tak masuk dekat serah buk. Tu ulama kata sakit tu di antara kulit dan daging. Bukan di luar dak. Sampai ke busuk orang tak masuk serah buk dak. Orang panggil sakit yang tak muliakan orang. Kalau sakit yang muliakan orang, hak tu orang panggil mustahil juga. Sebab luput hikmah Allah Ta'ala hantar Rasul. Itu dia. Begitu juga kita duk dengar kata Nabi Ya'qub alaihissalam buta. Hak tu pun dia tanggung kata buta tu bukan buta betul dak, bukan dhari dan betul juga. Dia panggil selaput oleh kerana Nabi Ya'qub duk ingat kepada Nabi Yusuf sangat, duk teriak semua sampai akan jadi selaput. Apabila ambil baju Nabi Yusuf, Nabi Yusuf suruh ambil alqihi ala wajhi abi ya'ti basira. Suruh para puak-puak dia tu adik kakak dia lebih lagi ambil baju ni giwi kepada ayahku. Saya boleh celak. Ambil pak dia celak dah. Ingat kepada Nabi Yusuf anak dia kan. Sampai akan jadi selaput di mata Nabi Ya'qub alaihissalam. Habis itu. Jadi khulasahnya kita kena i'tikad, kita kena pegang ada bagi para rasul hak wajib kita beriman. Rasul dan nabi atas jalan tafsili 25 orang. Hak sebut di dalam Quran. Disebut dalam Al-Quran. Ada 1-3 orang hak sebut dalam Quran, hak tu khilaf di antara nabi atau wali. Ialah Luqman Al-Hakim, Zulqarnain. Luqman Al-Hakim, lepas tu Zulqarnain. Hak tu khilaf di antara nabi ke wali, setengah kata wali, setengah kata nabi. Habis itu. Itu dia. Dan makna wajib pada syarak itu kita berhenti sini dah. Kita buat mula ni, main kecek itu. Kita buat permulaan lepas pada raya. Kita sambung pula tajwid. Kita sambung tajwid. Kalau gi pun panjang kan ni. Kalau gi ya panjang. Kau boleh gi lagi, sikit lagi. Kita berhenti kat ni dah. Jadi test yang molek tu. Nanti kita mari minggu depan insya-Allah Allah Taala taruh umur lagi. Kita sambung, kita hubung tajwid sikit. Kalau sambung kita tak ada tempat nak berhenti. Allah Subhanahu wa taala a'lam.
kita duk bercara dan masalah dua huruf apabila berjumpa, huruf mula-mula mati, huruf yang kedua hidup. Maka tubiknya nisbah di antara dua huruf tu gapo tubik pak semua. Wa emma dua huruf tu serupa dia panggil al-mutamathilan. Dah. Wa emma dua huruf tu serupa pada sifat dan pada makhraj. Serupa. Dah, dia panggil mutamathilan, huruf serupa. Hak mula-mula tu mati, hak yang kedua tu hidup. Dia panggil mutamathilan. Di situlah keluarnya hukum idgham mutamathilain. Seperti kita sebut wa qad dakhalu bal la tukrimunal yatim balla. Idgham wajib idgham. Hak tu lepas dah wa qad dakhalu asaya ada dah dua. Apabila jumpa dah pertama mati, dah yang kedua hidup, ketika tu wajib idgham, dia panggil idgham mutamathilan. Tanda dia dalam Quran mushaf Usmani. Mushaf dia mau duk bagi pergi Mekah. Baliknya mushaf Usmani ada juga, hak Majid ada juga. Hak buat cetak ke Turki ada juga, hak cetak ke hak Pakistan. Dalam mushaf Usmani tanda dia dah ketika wajib idgham tu tanda dia huruf mula-mula dia tak ada buh gapo. Huruf yang kedua ya buh sabdu. Ketika tu baca idgham dah. Wa qad dakhalu. Macam gitu dulu dah. Tu tanda dia. Yang kedua, ni ulen. Yang kedua, apabila berjumpa dua huruf, huruf pertama mati, huruf yang kedua hidup. Apabila dua-dua huruf tu sakning sama pada makhraj. Makhraj sama, tapi tak serupa pada setengah-setengah sifat dia. Tak serupa setengah-setengah sifat. Ni kena tahu makhraj dan sifat ni. Dah, nanti habis kita mengaji bab hukum-hukum ni kita pergi kok makhraj pula dah. Lepas makhraj tu kita pergi kok mak pula. Kita pergi makhraj dulu, lepas pada hukum ni kita pergi kok makhraj. Apabila dua tu serupa pada makhraj dan tak serupa pada setengah-setengah sifat, maka keluarnya di antara dua huruf tu nama dia mutajanisan, yang bersejenis pada makhraj, pada tempat keluar huruf. Bersejenis pada makhraj dan bersalah-salahan pada setengah-setengah sifat. Ia panggil idgham mutajanisan. Seperti pada kata qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad dal jumpa dengan ta. Dal. Ta. Makhraj tu lah. Ujung gigi sampai kepada humi gigi sana ya. Po ta dal. Po ta dal. Po hamsun. Sifat lain-lain. Po ta dal. Ta hamsun. Dal lawe dia. Panggil jahrun. Dah, ajikatum bakat. Itu dia. Maka apabila berjumpa dua tu wajib idgham di dalam bacaan hafaz kita. Lepas tu saya royaklah tubik lapai rupa semua. Lapai rupa semua satu za dengan dha, idzalamu, idzalamtum, dal pada ta, qad tabayyana, ta pada dal, athqalad da'wa, ta pada ta, fa amana ta'ifah. Lepas tu lam pada ra, kurrabbi. Lepas tu sa pada zal, yalhadzalik. Dah lepas dah tu. Itu dia. Kemudian ba pada mim, irkam. Tak nak baca irkab ma'ana. Tak, irkam ma'ana. Hak mula-mula tu pakai tak ada. Idgham kamil. Idgham kamil. Hak mula-mula tu seolah-olah tak ada. Pakai masuk di dalam huruf yang hidup dulu dah tu panggil idgham kamil. Irkam ma'ana. Habis. Yang ke-8 pa pada ta. Pa pada ta. Hak ni beza sikit cara baca.
Sebab dia panggil idgham naqis. Kerana huruf hak duk depan hak mati tu sifat dia kuat daripada huruf hak hidup. Apabila kita baca, kita kena ambil dia dulu. Lepas tu turun di huruf yang kedua. Ahadtu. Makhraj sama. Tapi sifat tak sama. Ahad ta isti'la. Ta istifal. Ahad akik humi gigi. Humi lidah. Ahadtu. Basat ta. Farrabtum. Farrabtu. Nampak tak? Kita kena akik humi lidah kita sebut. Yang kata farad ahadtu. Dalam bacaan hafaz kita dia panggil idgham naqis. Idgham kena masuk tapi kita kena kekal sifat isti'la bagi huruf isti'la. Nah, nak panggil huruf isti'la lagi itba' kena kekal ke sifat itba' dia. Nah, kena kekal ke sifat itba' dia dengan ketiadaan bunyi qalqalah dak. Bukan ahadtu dak. Nampak itu lah ahadta atau tak muh. Dia tak muh bunyi qalqalah. Ahadtu. Habis. Kemudian tubik lagi ihtimal apabila berjumpa dua huruf ialah dia panggil dua huruf ni berhampiran. Dia panggil mutaqariban. Dia panggil idgham mutaqaribain. Sebab dua huruf tu dekat pada makhraj dan dekat pada sifat. Dua-dua huruf tu dekat pada makhraj dan dekat pada sifat. Bukan makhraj tu lah. Tapi dekat berhampiran pada makhraj dan berhampiran pada sifat. Hak tu ya ada tempat hak ittifaq di antara ulama dan ada tempat ikhtilaf di antara ulama qurra. Ulama qurra. Hak ittifaq apabila lam jumpa dengan ra. Di atas pendapat yang mengatakan apabila lam jumpa dengan ra dia panggil mutaqaribain. Setengah pendapat dia pakai mutamasilan dua ni. Dia panggil mutajanisain. Dua ni panggil mutajanisain. Di pendapat hak lain dia kata dua ni masuk di dalam mutaqaribain. Seperti qurrabbi. Baca supaya tak supaya pada qiraat. Yang kedua qaf masuk pada kaf. Qaf masuk pada kaf. Alam nakhluqukum. Itu dia. Alam nakhluqukum. Qaf masuk pada kaf. Hak ni qaf dengan kaf. Riwayat hak hafaz daripada tariqah Syatibiyah baik, Thayyibatin Nasri baik, baca dia idgham kamil. Walaupun qaf tu orang panggil huruf isti'la. Huruf isti'la. Huruf isti'la tapi baca hafaz kita dia pakai idgham kamil. Alam nakhluqukum. Tak kena naik humi lidah dak. Alam nakhluqukum. Itu dia. Alam nakhluqukum. Adapun baca demo lain seperti Makki ibnu Abi Talib baca demo lain dia baca betul idgham naqis. Alam nakhluqukum. Tak lupa. Alam nakhluqukum. Adapun kita mudah. Alam nakhluqukum. Nakhluqukum mikah lu dah. Nampak dah? Itu dia. Habis itu. Yang ketiga, dia panggil kena hak ittifaq juga. Apabila lam jumpa dengan 14 huruf atau 13 huruf, dia panggil lam syamsiyah. Lam syamsiyah oleh kerana huruf lam dengan huruf 13 ekor lagi atau 14 ekor lagi, dia panggil berhampiran pada makhraj dan sifat. Maka apabila kita baca dia panggil
lam syamsiah. Dia pakai idgham masuk di dalam huruf selepas pada lam selalu dah. Dia orang panggil bertalian daripada qiraat sini ni. Tubiknya lam syamsiah, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Nampak? Dia tak nampak dah, kita tak naik. Nak naik pun salah dah. Jadi hasil daripada qiraat apabila dua huruf jumpa. Huruf mula-mula mati, huruf yang kedua hidup. Kalau serupa mutamasilan. Kalau serupa pada makhraj, tak serupa pada sifat mutajanisan. Kalau berhampir pada makhraj, berhampir pada sifat, dia panggil mutaqariban. Maka hak mutaqariban ni apabila alif lam wadduha asyam wal qamar alif lam dia alif lam dah alif lam jumpa dengan 14 huruf apabila dekat pada makhraj, dekat pada sifat, dia pakai idgham selalu dah. Dia panggil alif lam syamsiah. Itu bit situ. Kalau jauh, dia panggil alif lam qamariyah. Kerana dia zahir, dia izhar akan lam. Seperti kita sebut al-qamar. Al-qamar. Tu. Wal qamar. Kalau hak syamsiah wan najmu wasyamsu wadduha. Tu hak syamsiah pakai idgham masuk lam tak bunyi. Bahasa alif lam qamariyah, alif lam syamsiah, ia ada sakut ta juga dengan mutaqariban. Ayat situ kan ada berkait ta juga dengan bahasa mutaqariban. Ya kira situ tu moga huruf semua 29. Buat lihsa lebih 28. 14 alif lam syamsiah, 14 alif lam qamariyah. Campur semua 28. Buat lihsa. Kerana alif ni dia tak boleh nak duk lepas daripada lam mati. Kerana alif ni tak timbul bagi. Lam ni mati. Nak duk tak boleh. Mati sama mati. Wa tu biksa alif. Tinggalnya 28 huruf, 28 huruf syamsiah 14, qamariyah 14. Lepas tu kita mari naik papai semula. Kita mari naik papai semula alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Hak tu yang panggil hak tepat. Tepat jadi ittifaq. Tepat jadi khilaf. Khilaf di antara ulama qurra masalah dua huruf hak berhampir pada makhraj dan pada sifat ni apabila dal jumpa dengan dha. Dal jumpa dengan dha. Dal jumpa dengan dha. Lepas tu ta jumpa dengan sa. Dekat-dekat tu. Ta jumpa dengan sa. Ta sa. Ta sa. Ta duduk dalam, sa duduk luar. Duduk di gigi sanaya. Ta duduk di orang panggil humi. Sa duduk di hujung. Ta sa. Lepas tu da bo. Da bo. Dua-dua ni baca hafaz kita dia baca izhar. Pakai izhar, tak ada idgham dak. Adapun qiraah lain seperti warah dia baca idgham. Faqad dhalla sawa as-sabil. Faqad dha. Faqad qiraat lain baca faqad dhalla sawa. Ingat oleh faqad dhalla sawa. Kalau kita baca begitu qiraat naik qiraat lain marah. Ada qiraat kita hafaz daripada Asim Al-Kufi dia baca faqad dhalla sawa. Da jumpa dengan dha. Tanda tak payah. Tanda di atas da tu yo wak mati supaya palakha. Dia mati bukan bulat betul. Dia buat palakha. Tak kata boleh. Aceh tu dia baca kena bunyi da. Kalau dia tak ada buh gapo, lepas tu dia buh tasdid di atas dha, Aceh tu idgham kamil. Faqad dhalla sawa. Ya ada qiraah. Qiraah hak hafaz kalau pergi Mesir ada qiraah hak warah. Kalau kita ngaji warah beli qiraah warah. Hak warah lah tulis depan dah qiraah warah. Tak tanda-tanda je tak supah hafaz lah.
kita baca habis kita baca dah hafaz, kita nak baca Syu'bah. Ya hafaz guru dia Syu'bah, kita baca Syu'bah. Dua-dua orang ni ambil daripada Asim. Lepas pada tu kita baca Warah. Ambil siapa? Ambil Qalun, ambil Warah. Qalun, lepas tu Warah. Guru hak tu. Dia ambil pada tak kira ambil pada Nafi'. Qalun dan Warah ambil pada Nafi'. Baca tu. Ya qiraat dah sutir ikut kita nak beli. Pas ada hak pesen capur belaka 14 qiraat. Tanda kat tepi dah ke? Dah laka. Hak sutir. Qiraat ni baca Warah. Kalau kita ambil belik kita bacalah. Tu dia. Ada? Itu dah jumpa dengan dha. Dah di sisi apa ni baca hafaz kita baca izhar. Faqad dhalla sawa. Begitu juga ta jumpa dengan sa. Ni jumpa ni dalam Quran. Ta jumpa dengan sa. Kadzabat samud. Payah sikit. Tapi hak kita baca izhar. Begitu juga Ibnu Katsir pun baca izhar. Dan Asim Qalun baca izhar ni. Idgham di sisi Ibnu Zakwan. Hisham daripada Ibnu Amid dia baca idgham. Kadzabat samud. Ta jumpa dengan sa. Kadzabat samud. Adapun kita kena jaga molek. Kalau ada palaka di atas tu bunyi ta. Kadzabat samud. Payah sikit ni. Kadzabat samud. Sebab tu dia payah qiraat lain dia pakai idgham. Mudah. Kadzabat samud. Nampak dah? Hak tu khilaf di antara ulama qurra. Ambil pada Nabi belaka tu. Dah mutawatir belaka siapa kita. Ya ada satu lagi apabila berjumpa dua huruf hak akhir tu ihtimal ialah huruf tu mutabaidan, dia panggil kena, dia panggil jauh pada mukhraj dan jauh pada sifat. Hak itulah keluar izhar hakiki. Dah itu kan? Keluar izhar hakiki dan sebagainya. Man amana ya nisbah. Ni duk kecek bab nisbah dua huruf mati dah hidup. Man amana kerana jauh pada makhraj, kerana jauh pada sifat, bacanya izhar hingga kata tubik hukum izhar hakiki. Sekadar tu dulu. Trik depan ni insya-Allah kita mari bahas masalah alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Cara-cara kita baca ada lagi. Ada lagi duk baca tak kena apabila jumpa dengan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dah tanda-tanda ya ada siap dah dalam Quran tu ya buat tanda siap. Kita perhati boleh tahulah kita perhati. Subhanallah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.